Kadang mak kita ketuk rumah kita sampai bergerak kita pun. Siapa tu? Itu mak kita. Masya Allah. Rasulullah kata udah ya. Abu Bakar bila tengok Rasulullah rendam kaki dia pun bukan. Dia pun Sayyidina benar juga bersama Rasulullah SAW. Rendam sekali kaki dengan Rasulullah. Kemudian ketukan yang ketiga, udhul ya Ali. Kerana malaikat rahmat segan dengan dia. Kenapa ya Rasulullah malaikat rahmat segan dengan dia? Kerana dalam satu rakaatnya, dalam tahajudnya membaca 30 juz Al-Quran. Masya-Allah. Tahajudnya baca Quran, masya-Allah. Kita tahajud kita berapa banyak kita baca tu? Oh, silap soalan saya. Kita tahajud ke tidak? Masya-Allah. Masya-Allah. Kita sayang tuan-tuan. Macam mana ibadah kita tuan-tuan? Saya minta maaf kalau mencuri hati sedikit sebab kita dah lewat sikit takut mengantuk. Tuan-tuan rahmati Allah. Khair. Kita nak biar nampak benda tu. Tuan-tuan usaha tuan-tuan, masa sudah tidak panjang. Sampai sekarang kita tak kenal Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah, kasih Rasulullah bagaimana? Ada seorang Yahudi yang melihat meninjau tentera Rasulullah. Kemudian mereka nampak tentera Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi minum air daripada kirbah, berkongsi dengan Rasulullah SAW. Sedangkan ada kirbah yang lain, tapi mereka nak kongsi air yang ini, air yang satu dalam kirbah, iaitu kulit yang diletakkan air, diminum beramai-ramai. Dan Yahudi itu tersentuh dengan perbuatan mereka kerana kasih mereka. Bila dia balik, kawan-kawannya bertanya, apa yang kau dapati daripada Muhammad, daripada bala tenteranya? Yahudi itu naik di atas tempat yang tinggi, kemudian dia kata apa? Dia bersyair. Dia kata, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kamahabbati ashabi Rasul Muhammadin Muhammadan. Aku tak pernah tengok orang mencintai seseorang kecuali apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat Muhammad dan Rasulullah, yaitu Muhammadin Muhammad. Tuan-tuan, ini mahabbah. Maka kerana itu tuan-tuan kita usaha biar sampai kepada usul ila nihayatul arab. Kerana itu tuan-tuan saya syorkan pada tuan-tuan, dalam peluang kita bertemu malam ini tuan-tuan, kalau boleh sebelum tuan-tuan mati, cari ilmu yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Kalau tuan-tuan tidak boleh mempelajarinya sampai seluruhnya, maka jangan tinggal 3 ini tuan-tuan. Kerana dalam hadis Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu fardu kepada setiap muslim. Tidak tertanyakan dalam hati kita, fardu ni kalau tak buat berdosa. Tapi tak tertanya dalam hati kita, tapi ilmu yang apa Ustaz? Ilmu agama ni terlalu luas, faraidnya, falangnya, ilmu bermacam-macam lagi. Jadi yang mana yang wajib? Maka Imam Ghazali membahaskan dalam kitabnya Minhajul Abidin. Maka ilmu yang wajib tuan-tuan sebelum kita mati, kalau boleh kita dapat cari ilmu, yaitu 3 ilmu. Yang pertama dipanggil yaitu ilmu tauhid. Yang pertama ilmu tauhid. Cukup kita memahami kita dengan rukun iman dan memahaminya dengan jelas dan mengenal Allah dengan sifat-sifatnya yang 20 tuan-tuan. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, dan kita faham dengan jelas supaya bila sebab Imam Ghazali kata dia khawatir sebab di antara su'ul khatimah apabila kita mati kita tidak kenal Allah dengan sifat-sifatnya, ketika itu syaitan datang dan mengatakan dia Tuhan kita dan suruh kita menunduk, dan kita tunduknya dalam keadaan nazar, ketika itu kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati kita mati kafir. Tapi kita uruskan sebab itu hukum zahir. Nah,
Saya nak tanya soalan. Ustaz nampak tak lampu? Saya pun tengok lampu. Nampak. Ada cahaya ke tidak Ustaz? Ada. Kalau saya tutup switch, hilang tak cahaya tu? Oh, sudah pasti hilang. Soalan saya Ustaz, di manakah hilang cahaya itu? Oh, ilah. Saya bila dengar soalan dia nak tanya pasal kau lah mungkin, tapi cara saya kita tak faham Ustaz. Tapi kita nak mencari masalah yang lain. Maka saya kata, oi Pak, cukup soalan itu. Sebelum saya jawab, tak saya bertanya. Saya tak pasti Ustaz, jadi samalah kita. Nak selesai. Kenapa tanya benda tu dalam audio? Benda-benda macam tu tak perlu. Tak perlu. Yang perlu sekarang ni, yang kita perlu benda mengaji, iaitu dalam ilmu tasawuf apa dia? Mengenal sifat. Maka semayangnya haba'an manzur, seperti habuk yang terbakar saja. Pernah dia buah naik, tapi Allah Subhanahu wa taala tak terima semayangnya. Kerana itu ilmu tasawuf penting, menyucikan hati tuan-tuan rahmati Allah. Itu saja, tak perlu nak baca terbang, tidak perlu. Nak jalan atas air, tidak perlu. Yang kita perlu belajar apa dia tuan-tuan rahmati Allah? Kenal sifat Rasulullah, kenal sifat Mahmudah. Bagaimana nak keluarkan sekiranya sudah masuk, bagaimana nak membentilinya sekiranya dia nak masuk. Tuan-tuan rahmati Allah. Kemudian yang ketiga apa dia? Ilmu syariah, ilmu fiqh. Ilmu fiqh, apa yang perlu dibelajar? Asas-asas fiqhnya. Daripada seluruh ibadah-ibadah kita tumpu pada mulanya pada rukun-rukun Islam yang 5. Semayang kita macam mana? Sah dan macam mana? Batalnya macam mana? Berapakah perkara yang membatalkan semayang? Berapakah perkara yang membatalkan wudu? Kadang kita tidak tahu, sedangkan bendanya terlalu simpan. Bila kita kata apakah perkara yang membatalkan wudu? Berapakah perkara yang membatalkan wudu? Kita pun tunjuk macam ni. Dia pun kira 9. Itu kita buat macam tu bukan nak tunjuk nombor, dia tak tahu. Rupanya 4 aja tuan-tuan macam nak wakil wudu. Jadi bila nak wakil wudu kita dah tahu, maka ketika itu kita semayang dengan tenang sebab kita tahu. Tapi kalau tidak tahu, dia akan datang was-was. Oh, yang was-was ambil wudu sampai berkali-kali. Kalau semayang Jumaat dia basuh mukanya, sedangkan orang di belakang sudah basah kuyup tuan-tuan rahmati Allah. Kerana dia was-was, dia buang gitu sampai basah. Masya Allah tabarakallah. Dia was-was sebab ilmu tidak ada. Nawaqidul wudu, mubtilatul wudu, tayammum, bagaimana tuan-tuan rahmati Allah, syurutul wudu, Islam bagaimana, mana-mana Islam apa dia. Benda-benda ni tuan-tuan rahmati Allah perlu dipelajari. Itu ilmu fiqh, belajar asas agama. 3 ilmu ini cari dahulu tuan-tuan rahmati Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan diberkati Allah dan akhirnya ilmu ini diberikan kepada tuan-tuan rahmati Allah. Dan mudah-mudahan tuan-tuan rahmati Allah, malam ini tuan-tuan rahmati Allah, Allah ampunkan dosa kita, Allah masukkan kita dalam syurga. Mudah-mudahan kita kumpul begini, di akhirat kita berjumpa. Bila berjumpa, Masya Allah, ini Ustaz yang mana? Ini yang dekat UiTM. Masya Allah, kita tengok keliling kita sebagaimana disebutkan oleh Habib, iaitu ahli-ahli kanan. Nampak sahabat-sahabat Nabi, nampak Sayyidina Hasan wal Husain. Masuknya Nabi SAW ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Allah
salam. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita diberkati Allah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi, ya Allah, keluarkan kami dari kegelapan keraguan. Wa akrimna bi nuril fahmi, dan muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Waftah lana abwaabal ilmi, dan bukakanlah kami pintu-pintu ilmu. Wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hikmah, dan hiasi kami dengan akhlak yang mulia dan lembut. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, ya Allah, jadikan himpunan kami himpunan yang dirahmati. Wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma, dan perpisahan kami sampai perpisahan yang terjaga dari kemaksiatan dan kemungkaran. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Minta maaf salah bicara terkasar bahasa yang baik datang pada Allah. Yang lemah itu juga dengan isi Allah di atas kelemahan diri saya. Minta maaf saya bicara terkasar bahasa saya dengan kalimat suci. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi